sebelum kita mulakan pelajaran hari ini, mari kita mulakan dengan bacaan doa. Murid-murid boleh ikut bersama dengan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Pada hari ini, Ustazah akan berkongsi satu lagi tajuk dalam pendidikan Islam tahun 4 bidang adab, iaitu jiran sepakat membawa berkat atau adab berjiran. Murid-murid, mari kita baca dan perhatikan. Apakah yang akan terjadi jika kamu tinggal bersendirian? Baiklah murid-murid, siapakah jiran? Dari segi pengertian, jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut juga tetangga. Baiklah murid-murid, seterusnya apakah dalil berkenaan adab terhadap jiran? Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'zi jarah. Riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah menyakiti jirannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baiklah, seterusnya apakah hukum beradab dengan jiran? Berdasarkan hadis di atas, seorang Muslim wajib beradab dengan jirannya tanpa mengira agama dan bangsa. Bahkan menyakiti mereka hukumnya haram dan berdosa. Maka hukum beradab terhadap jiran adalah wajib. Baiklah murid-murid, seterusnya apakah hak-hak jiran yang perlu kita penuhi dari segi perbuatan? Yang pertama, tidak menyakiti jiran. Yang kedua, menziarahi jiran ketika sakit. Yang ketiga, memberikan pertolongan jika diperlukan. Hak yang keempat ialah menghormati adat, budaya dan agama masing-masing. Yang kelima, tidak mengganggu ketenteraman jiran. Yang keenam, saling memaafkan kesalahan dan bertolak ansur. Yang ketujuh, melebihkan sedikit masakan dan memberikannya kepada jiran. Baiklah, seterusnya apakah hak jiran yang perlu dipenuhi dari segi percakapan? Yang pertama, memberikan nasihat sekiranya perlu. Yang kedua, mengucapkan tahniah atas kejayaan jiran. Yang ketiga, menjaga pertuturan. Baiklah murid-murid, seterusnya apa pula hak jiran yang perlu kita penuhi dari segi emosi? Yang pertama, berprasangka baik dengan jiran. Yang kedua, bersimpati apabila jiran ditimpa kemalangan. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita contohi kehidupan berjiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu berbuat baik dengan jiran. Bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sentiasa berbuat baik dengan jiran dan tidak pernah menyakiti mereka walaupun jirannya seorang Yahudi. Baiklah, contoh yang seterusnya ialah Rasulullah peka dengan kebajikan jiran. Iaitu yang pertama, apabila memasak makanan, Rasulullah SAW menggalakkan kita memberikan sedikit makanan kepada jiran, terutamanya apabila berlaku kematian dan musibah. Yang kedua, Rasulullah SAW melarang kita membiarkan jiran berada dalam kelaparan sedangkan kita kekenyangan. Maka berkongsilah sedikit makanan atau rezeki dengan jiran kita. Baiklah, contoh seterusnya, bagaimana Rasulullah menghargai jiran. Yang pertama, Rasulullah SAW berpesan agar kita kerap memberikan hadiah kepada jiran dan mendahulukan jiran yang berdekatan. Yang kedua, Rasulullah SAW juga menegah kita meremehkan pemberian jiran walaupun kurang bernilai. Baiklah murid-murid, seterusnya, apakah kepentingan adab berjiran? Iaitu yang pertama, kepada individu. Yang kedua, penting kepada masyarakat. Yang ketiga, penting kepada negara. Mari kita baca, teliti dan hayati. Baiklah murid-murid, seterusnya, mari kita lihat apakah kepentingan adab berjiran terhadap individu. Yang pertama, mendapat pahala dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menjamin ketenangan emosi. Baiklah murid-murid, seterusnya, apakah kepentingan adab berjiran terhadap masyarakat? Iaitu yang pertama, kerja yang berat menjadi ringan. Yang kedua, hidup damai dan harmoni. Yang ketiga, memupuk silaturahim. Yang keempat, gejala negatif dapat dibanteras. Baiklah murid-murid, seterusnya, apa pula kepentingan adab berjiran terhadap negara? Yang pertama, negara akan menjadi maju dan menarik kedatangan pelancong. Yang kedua, ekonomi negara kita akan bertambah baik. Baiklah murid-murid, sebagai rumusan untuk pelajaran kita pada hari ini, jiran ialah orang yang mendiami rumah di sekeliling kita. Berbuat baik dengan jiran mendatangkan pelbagai kebaikan kepada kita. Murid-murid, untuk menguji tahap penguasaan tentang tajuk ini, Ustazah telah sediakan satu lembaran kerja. Diharap murid-murid dapat menjawab semua soalan yang diberikan. Murid-murid boleh ulang semula video ini untuk lebih menguasai pelajaran kita hari ini. Untuk akhirnya, Ustazah berharap agar murid-murid dapat memahami pelajaran kita pada hari ini. Setakat ini sahaja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.